KPM. Masa balik sekolah tadi, Irfan terjumpa dengan 2 biji kelapa yang tua ni. Tapi persoalannya kan, bolehkah guna lagi? Kalau Irfan guna ataupun dapat yang muda, boleh dapat air. Panas-panas ni, memang sedap. Tapi yang tua ni, taklah keras pula tu. Boleh guna ke? Apa tu Irfan? Cikgu, terkejut saya. Cikgu, Irfan jumpa tadi ni, 2 kelapa tua ni. Nak tanya, boleh guna lagi ke? Boleh. Boleh? Kelapa tua ni sebenarnya dapat menghasilkan santan yang pekat sebenarnya. Santan untuk masak gulai? Ya, masak lemak kan? Okey. Irfan, baru balik dari sekolah kan? Betul. Nak tanya, tahu tak tentang peribahasa mengenai buah kelapa? Mengenai buah kelapa? Ya. Tak pernah dengar lah, cikgu. Okey, peribahasanya ialah tua-tua buah kelapa. Tua-tua kelapa. Tua-tua kelapa? Hai semua, Assalamualaikum. Salam sejahtera bersama saya Irfan Syami, Didik TV KPM untuk slot menengah atas. Hari ini kita akan belajar menelaah berkenaan dengan mata pelajaran Bahasa Melayu tingkatan 5 dengan tajuknya Daripada Pohon Bambu. Dan kita hari ini bersama dengan seorang guru yang tak asing lagi di TV KPM. Kita persilakan Cikgu Hasfariza Abdul Hamid dari SMK Kampung Soeharto, Kuala Kubu Baru, Selangor. Assalamualaikum Cikgu Hasfariza, apa khabar? Waalaikumsalam. Khabar baik. Irfan bagaimana? Sihat, Alhamdulillah cikgu. Nampak bajunya kita pun sama cikgu. Warna biru juga hari ini. Sedondon. Sedondon. Okey, untuk hari ini cikgu, kita juga ditemani oleh seorang jurubahasa isyarat. Ifah perkenalkan dulu. Cikgu Sandra Devi Arumugam dari SMK Puchong, Selangor. Cikgu, apa khabar? Sihat ke? Okey, terbaik. Jadi cikgu, hari ini kita akan belajar berkenaan dengan topik kita Daripada Pohon Bambu. Tapi sebelum tu cikgu, kita akan ditemani oleh 4 orang murid cikgu yang datangnya daripada SMK Kampung Soeharto, betul? Ya, betul. Ya, jadi siapakah mereka? Jom kita berkenalan dulu. Baik, pada hari ini bersama-sama dengan saya ialah murid-murid tingkatan 5 iaitu terdiri daripada saudara Faris, okey, saudari Nur Hanani, okey, seterusnya lambailah tangan sikit kan bila saya sebut tu. Lambailah sikit, nak kenal kan? ni. Seterusnya Nana, saya lebih suka panggilnya Nana. Okey, Safina sebenarnya ya. Okey, dan akhir sekali ialah saudara Amirul. Okey, cikgu, kita bersama dengan 2 ekor kumbang dan 2 kuntung bunga hari ini. Ya, betul. Bersama kita untuk slot menengah atas Bahasa Melayu tingkatan 5. Jadi cikgu, sebelum kita mula cikgu, mungkin cikgu boleh kaitkan juga gimik kita tadi dengan topik untuk hari ini cikgu. Baik. Sebenarnya Irfan, kelapa ni masa peringkat awal, kita hanya minum airnya sahaja. Betul. Sebab penghasilan isinya tu belum berlaku. Sama juga dengan rebung. Rebung, okey. Rebung kan daripada awal kita guna untuk ulam-ulaman, ya. Kita buat untuk masakan, ya. Dan seterusnya bila dah sampai ke peringkat buluh, kan kalau ada peribahasa yang Irfan boleh ingatlah, melentur buluh biarlah dari rebungnya, kan. Okey, perkaitannya ialah buluh ni bila dah semakin tua, seperti juga kelapa, ada manfaat yang lain. Ada manfaat yang lain. Ya. Okey, itu yang kita akan cuba belajar hari ini tentang manfaat cikgu ya. Ya. Jadi cikgu, jomlah kita mula. Boleh. Mari kita. Baik. Seperti yang disebutkan tadi, okey, tajuk kita pada hari ini ialah Daripada Pohon Bambu. Okey, pohon bambu ni sebenarnya kalau tengok dalam layar kita pun dah nampak dah tentulah buluh, kan? Buluh, betul. Baik, seterusnya Irfan, pada hari ini kita akan mulakan dengan Bacalah Sayang. Siapa yang sayang tu cikgu? Mestilah anak murid saya yang berada dalam Google Meet pada ketika ini. Baik, sebelum kita nak memulakan sesi membaca ni, kita nak sembang-sembang dulu. Sembang-sembang, jom cikgu. Saya suka kita sembang nak ni. sembang-sembang tentang apa dia
teknik bacaan yang ada dalam buku teks tu, Irfan. Baik. Kalau Irfan nak lihat lah Ya. Muka surat berapa, teks, cikgu? muka surat tu dalam Roman. Muka surat 17 bahagian depan tu ada tertulis tentang teknik bacaan. Ada 8 teknik bacaan sebenarnya. Jadi murid-murid di rumah boleh rujuk pada muka surat tersebut. Baik, Okey. cikgu. Saya nak tanyalah anak murid saya. Tanya, cikgu. Dah bersedia semua kan? tu? Agaknya lah kan, untuk sesi kita pada hari ini, tajuknya ialah daripada pohon bambu, mana teknik yang paling sesuai? Siapa nak beri respon tu? Teknik yang paling sesuai. Silakan. Daripada 8 tu. Nana, silakan, Nana. Oh, cepat ingat namanya. Okey, sila Nana. Okay, teknik bacaan yang sesuai adalah teknik chat. Kerana teknik ini dapat mengesan idea utama dan idea sampingan dengan mudah. Baik. Jadi Nana ni belum lagi membaca. Belum lagi. Belum lagi, tapi nak cari yang terbaik untuk kita mulakan dalam segmen yang berikutnya. Baik, seterusnya ada lagi cadangan lain? Selain chat, nak guna apa lagi? Dah Nana, Nani pula. Okey, senang nak ingat nama. Silakan, Nani. Saya rasa teknik bacaan yang sesuai ialah teknik KWLH. Okey. Kenapa tu? agaknya? Tengok serentak nampak tanya. Sama? Kenapa, Nani? Sebab dia sesuai untuk cari perbezaan dengan untuk kita timbulkan soalan dan kita cari jawapan daripada petikan yang kita baca tu. Ya, betul. Tepat sekali. Baik, Ada baik. lagi daripada kumbang-kumbang? Ya, selain Nana dan Nani tadi. Dua dah bersuara. Sila siapa? Hands up, angkat tangan. Oh, Amirul. Sila Amirul. Saya mencadangkan menggunakan teknik kuek cikgu. Teknik kuek cikgu. Kuek cikgu. Kuek cikgu, Okey. Kenapa kuek? Kenapa kuek, Abang Irfan tanya? Sebab teknik ini menggalakkan pembacaan secara aktif kepada teks yang berbentuk fakta, membuat pertimbangan terhadap maklumat dan menandakan maklumat yang tertentu. Okey. Bacaan aktif. Faham? Kan, okey. Faris ada, Faris? Faris nak baca guna teknik mana Faris satu? belik-belik buku je kan. Kokot Tengah lah, cari. ada cadangan. Dia tengah cari tu, Ada. Silakan. Teknik bacaan apa tu? Teknik bacaan asid. Asid. Kenapa asid? Teknik bacaan asid ni menggalakkan pembaca membaca secara aktif. Lebih kurang sama dengan kuek sebenarnya. Betul lah tu. Ya. Dan sebenarnya Irfan, betul lah seperti yang dikatakan oleh Amirul dan juga Faris tadi, kombinasi antara teknik bacaan asid dengan kuek ni boleh dilaksanakan secara serentak. Serentak sekaligus. Ya, sekaligus boleh dilaksanakan. Baik. Begitu juga dengan teknik bacaan KWLH dan juga teknik bacaan chat. Okey, kita ada lagi 4 teknik yang lain sebenarnya. Okey, kenapa agaknya kita tak cadangkan react? Yang nombor 1 tu, boleh bagi tahu saya tak? Murid-murid yang ada dalam talian sekarang ni. Faris, kenapa agaknya? Silakan, Faris. Kalau react dia lebih sesuai untuk bahan petikan sastra. Ya, tepat sekali. Pandailah, Faris aktif. Bagus. Ya. React ni lebih kepada bacaan bahan sastra. Contoh kalau kita nak baca sajak kan. Sebab sajak ni kan banyak guna bahasa yang puitis, betul, cikgu. sukar difahami. Jadi perlu ada terjemahan, Irfan. Okey. Kenapa kita tak ambil teknik para gambar? Para gambar. Nombor 2. Kenapa? Amirul. Bukan? Bergebuk ni. Sila Amirul. Teknik para gambar ini tak sesuai sebab teknik ini menekankan perwakilan pelajar bukan? perwakilan pemahaman dengan menggunakan gambar kerana satu gambar melambangkan 1000 perkataan. Dia baca dalam buku teks tu sebenarnya. Secara mudahnya, kalau saya lah kan, Amirul, Irfan dan juga murid-murid sekalian, secara mudahnya lebih sesuai untuk karangan bahagian A tu. Kita ada petikan, kita ada gambar kan. Jadi teknik bacaan tu lebih sesuai. Itulah para gambar. Ya, betul. Satu lagi, trill. Nombor 3. Trill tu. Siapa pula? Nani. Silakan, Nani. Silakan. Saya rasa teknik bacaan trill ni tak sesuai sebab
train ni lagi sesuai untuk kita analisis buku yang berbab-bab macam novel. Benda yang ada banyak, kenapa banyak bab je lah. Bahagian, okey, banyak ada bahagian je lah. Okey. Faham. Betul lah tu ya. Sebenarnya ketiga-tiga teknik tadi nampaknya berdasarkan tajuk saja Irfan, daripada pohon bambu tu agak tidak sesuai. Betul. Kan secara mudahnya. Saya nak komen sikitlah tentang SQ4R tu, tak bolehnya kerana memerlukan jangka masa yang panjang. Jadi kita sesuaikan bahan kita juga. Baik, kita akan pilih beberapa teknik untuk segmen seterusnya sebenarnya Irfan. Okey. Kita biarkan tanda tanya dulu. Okey. Sebab itulah di sini kita cuba untuk belajar dulu tentang teknik sebelum kita gunakan untuk segmen yang berikutnya. Jadi jom kita berhenti berehat seketika, teruskan bersama kami dalam slot Menengah Atas Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menyaksikan slot Menengah Atas Didik TV KPM bersama saya Irfan Syahmi dan Cikgu Asfariza untuk mata pelajaran Bahasa Melayu tingkatan 5. Jadi Cikgu Asfariza, untuk segmen kali ini kita akan bawakan pula subtopik yang bertajuk tua-tua kelapa. Okey, peribahasa tadi tu Cikgu. Jadi sebelum tu Cikgu, apakah maksud dia? Okey. Ya, silakan. Baik. Untuk maksud peribahasa tua-tua kelapa yang menjadi tanda tanya tadi tu sebenarnya orang tua yang banyak perangainya. Okey. Kalau kita lihat seolah-olah keadaan tu tak ada berkaitan dengan tajuk kita. Betul. Tetapi mengikut konteks sebenarnya Irfan, tua-tua kelapa ni maksudnya selain daripada orang tua yang banyak perangai, semakin matang usianya, okey, semakin berilmu, berpengalaman, berpengetahuan sebenarnya ya. Jadi dengan tajuk hari ini sebenarnya saya bawakan peribahasa ini untuk segmen ini yang berkaitan dengan bahan ini Irfan. Ya. Ada perkataan tua kan? Ada Cikgu. Ya, pokok getah tua masih berguna. Kita selalu tahu kan, pokok getah ni banyaklah kegunaannya. Tapi sebelum tu Irfan, kita biarkan dulu anak murid saya meninjau-ninjau, memikir-mikir, melihat-lihat apa yang ada dalam muka surat 200 itu. 200 Cikgu. Boleh saya buka juga kat sini? Ya, boleh. Baik. Ya. Dalam muka surat 200, pokok getah tua masih berguna ni, murid akan membaca Irfan. Tadi kita ada baca kan? Kita nak membaca sebenarnya. Kita ada sebut beberapa teknik. Okey, saya cadangkan. Saya cadangkan kepada anak-anak sekalian, kita aplikasikan teknik apa? Daripada gambar dan juga tajuk ni, boleh cadangkan teknik apa agaknya yang sesuai? Boleh respon? Silakan. Sila, salah seorang. Nana. KWLH. Ya, kita akan aplikasikan teknik KWLH. Kenapa KWLH? Kita tengok sama-sama. Ini perkaranya Irfan. Kita akan laksanakan teknik ini mengikut langkah demi langkah. Bermula daripada K iaitu no, perkara yang sudah diketahui sebelum baca. Maknanya kita buat dulu boleh tak Irfan? Boleh. Supaya penerangan kita selari dengan aktiviti kan. Baik, murid-murid sedia. Untuk ruangan K ni, okey, saya tunjukkan dia punya jadualnya Irfan, lebih kurang seperti ini. Jadi murid saya akan penuhkan lajur K ini. Baik. Perkara yang sudah diketahui. Ya, perkara yang sudah diketahui sebelum membaca. Sebelum membaca. Maksudnya pengetahuan Cikgu kan? Ya, betul. Apa yang dia tahu tentang pokok getah. Baik. Boleh seketika murid-murid saya fikirkan apa yang anda semua tahu tentang pokok getah. Boleh respon? Pokok getah tua ke pokok getah? Boleh respon. Silakan. Siapa yang nak mula tu? Okey, Faris, silakan.
Pokok getah ni dia banyak kegunaan. Okey, apa kegunaannya yang awak tahu? Contoh. Boleh buat latex tu. Latex tu adalah getah sebenarnya. Kan menghasilkan getah. Okey. Selain daripada tu yang lain? Apa jenis getah yang awak tahu yang dia biasa guna? Untuk kita ikat barang, kita guna apa? Saya nak tolong Faris dulu, cikgu. Boleh nak tolong Faris. Okey. Tolong. Kegunaan pokok getah ialah boleh menghasilkan, kalau dari segi getah, boleh menghasilkan tayar. Boleh menghasilkan tayar. Okey. Yang lain? Nani ke Nana ke? Pokok getah ni sebenarnya apa yang awak tahu sebelum awak baca? Apa lagi pengetahuan sedia ada? Ya, sila Nani. Pokok getah ni selain boleh buat tayar, dia punya batang pokok tu pun boleh dijadikan perabot. Dijadikan perabot. Okey, ada lagi ke? Nana. Dah senyum pula dia. Okey, Nana, silakan. Sila. Kebiasaan ni kalau pokok getah yang kita tahu pokok getah ni kita selalu menoreh getah. So itulah cara kita dapat getah. Okey. Betul. Aktiviti menoreh getah. Okey. Jadi mereka akan lengkapkan seperti ini. Ya? Macam tu lebih kurang. Ya, yang diketahui. Yang ni yang saya catatlah. Kan, tapi ada juga tu yang disebut oleh anak murid saya tadi tu Irfan, iaitu menoreh getah. Baik, sekarang ni kita nak pergi kepada langkah yang kedua, iaitu what. Perkara yang hendak diketahui sebelum membaca. Persoalan. Ya, persoalan. Tadi Irfan nampak anak murid saya ni dia macam teragak-agak. Macam dia tak ada banyak pengetahuan tentang pokok getah. Okey, sekarang ni mari anak-anak sekalian timbulkan apa soalan yang awak ingin tahu tentang pokok getah. Jangan baca dulu. Jangan baca dulu. Baik. Kemukakan apa yang bermain di fikiran anda sekarang ini tentang pokok getah ni. Asal dari Faris mana? lagi. Okey. Mana ke kan? Faris, sila. Apa nama pokok saintifik getah ni? Sudah. Tanya nama saintifik. Apakah nama saintifik bagi pokok getah? Cikgu tahu ke jawapan ni, cikgu? Ada, Irfan. Sekejap lagi. Kita biarkan dulu persoalan tu. Baik. Okey, yang kedua. Ada soalan lain? Nana. Nana dululah. Silakan. Apakah kepentingan pokok getah ni, cikgu? Apakah kepentingan pokok getah? Semua tanya dekat cikgu. Tanyalah Abang Irfan juga. Tanya cikgu. Okey. Boleh. Baik. Soalan yang berikutnya. Okey. Teruskan. Soalan berikutnya, Mirul. Ya. Apa lagi Mirul tanya ni? Cikgu, bagaimanakah cara untuk membuat perabot daripada kayu getah ini? Dah macam jauh sangat dah kan. Tapi ada perkaitannya. Betul. Sebab tadi Hanani ada sebut kayu getah ni boleh buat perabot. Betul. Jadi dia nak tahu. Dia nak tahu macam mana agaknya nak buat pokok perabot kan. Okey, cukuplah tu soalan tu kan. Cukuplah. Kalau biarkan banyak lagi soalan panjang lagi lah ceritanya. Okey. Sekarang ni kita nak pergi kepada ruangan learn. Learn ni ialah mereka memulakan pembacaan. Jadi bolehlah buat bacaan seketika. Baik. Okey, dan kita nak lengkapkan ruangan yang ketiga. Soalan tadi dah masuk dah. Betul, dah masuk. Ya, dah masuk dah dalam lajur W, iaitu yang ingin diketahui. Sekarang ni kita nak tahu apa sebenarnya yang murid-murid saya pelajari setelah mengemukakan soalan tu. Pelaksanaannya Irfan, mereka boleh jawab dulu. Jawab dulu soalan yang mereka catat tadi tu. Okey, saya nak tanya. Apa nama saintifik pokok getah? Ada jumpa tak dalam petikan? Irfan dah jumpa, cikgu? Irfan dah jumpa dah. Irfan diam dulu, Irfan. Kita bagi anak murid saya yang jawab dulu. Irfan diam dulu, sabar. Okey, Nani. Betul ke? Boleh? Okey. Dia angkat tangan macam tu je, cikgu. Itulah, santai sangat. Okey. Nama saintifik bagi pokok getah ialah Hevia brasiliensis. Saya yang ni kalau sebut ni tersasul ni. Cikgu. Okey. Betul lah.
Ada kan Irfan dalam ada petikan? cikgu. Hervia brasiliensis. Betul. Betul. Tepat sekali. Tahniah. Okey. Tahniah ya. Bagus. Kita boleh bagi bintang dah ni dekat Anani ni. Berapa bintang cikgu? Okey, kalau ni soalan senang sangat Okey. kan. Baca je terus jumpa. 3 je lah. 3 dulu. Tak apa, kita simpan dulu 3 ya, tu. kita simpan 3 dulu. Baik, seterusnya soalan yang kedua tadi. Apakah kepentingan pokok getah? Saya ingat Nana yang tanya tadi. Nana ada jumpa tak kepentingan pokok getah? Macam mana Nana? Ada? Ada. Okey. Berikan jawapan. Wah, nak jawab pun nak kena selesakan diri dulu. Okey, sila. Kepentingan pokok getah ialah pokok getah boleh menghasilkan perabot yang berkualiti tinggi seperti meja makan, almari dan katil. Okey. Ada tak sesiapa nak sahkan maklumat tu? Ada tak yang nak sahkan maklumat tu? Betul ke ada dalam petikan? Setuju tak? Betul. Betul. Jadi maknanya soalan tu mengenalah. Ya, soalan yang ditanya tu memang ada dalam petikan. Okey, seterusnya. Soalan yang ketiga. Tadi Amirul tanya kenapa memilih pokok getah? Ada tak kenapa memilih pokok getah? Ada cikgu. Ada cikgu. Okay. Ya, cikgu memang ada. Okey, silakan. Cikgu sentiasa ada kat sini. Silakan. Apa jawapan dia? Kita memilih pokok getah kerana pokok getah ini tahan lasak. So dia sederhana keras dan mudah dibentuk, cikgu. Okey. Kenapa pokok getah ya? Okey, boleh dipertimbangkan jawapan tu dan saya rasa memang ada sebab saya dah baca dalam petikan tu iaitu kayu getah ni sebenarnya memang tahan lasak. Betul. Ya, semakin tua usia pokok getah tu, kayu tu semakin tahan keras lasak dan tahan lama. Okey. Irfan, kita dah jawab sebenarnya ya. Laju Inilah, L, cikgu. laju L. Kita tak boleh nak buat semua kan sebab kita ada satu bahan lagi. Ya. Jadi sekarang ini ada beberapa perkara yang sebenarnya tak dapat dijawab. Okey. Kadang-kadang kan saya contohkan di sinilah. Di manakah pokok buluh banyak ditanam? Pokok buluh pula. Pokok getah. Tersasul lagi ya. Di manakah pokok getah banyak ditanam? Di kawasan manakah? Ya, dalam buku tak ada. Tak ada, cikgu. Ya, jadi murid saya perlu cari maklumat berdasarkan guru sama ada melalui saya, buku teks yang kita baca tu. Tapi tak ada cikgu buku teks. Kalau tak ada memang kita dah tak boleh rujuk. Kita boleh rujuk majalah, internet. Internet ni insya-Allah adalah. InsyaAllah. Ya, Pelantar Delima. Untuk dapatkan jawapan yang kita tanya tadi tu. Okey Irfan, kita dah pun buat satu aktiviti iaitu berdasarkan bahan pokok getah tua. Masih berguna. Masih berguna ya. Baik, seterusnya kita akan teruskan dengan bahan yang kedua. Tajuk utama kita lah, daripada pohon bambu. Okey, saya cadangkan kita terus sajalah ya sebab cikgu, kita dah tak sempat ni. Saya cadangkan mereka dah mahir sebab dah nak habis dah sesi persekolahan kan. Okey. Mereka akan membaca muka surat 201 tu dengan mengaplikasikan teknik bacaan chat. Sebabnya saya nak mereka mengesan dan mengenal pasti idea utama dan idea sampingan yang ada dalam bahan ini. Okey, jom kita tengok sama-sama. Okey, ini pelaksanaan teknik bacaan chat. Biasanya kita akan guna circle dengan izin, iaitu bulat. Saya nak tanya, bulat satu bulat apa? Bulat tema. Serentak. Nampak tak macam dalam kelas kan? Bulat dua bulat apa? Bulat penanda wacana. Okey, bulat penanda wacana. Bulat tiga bulat apa? Bulat kata hubung. Okey. Kata apa? Kata hubung. Kata hubung, ya ke? Kata hubung. Kata bantu. Kata bantu. Kata bantu. Jangan salah, SPM dah ni. Tengok. Kan? Okey. Perkara tu akan mereka laksanakan di dalam kelas. Kemudian mereka akan guna mata pena berwarna untuk highlight. Tanda astrik untuk isi sampingan. Kemudian mereka akan pindahkan jawapan dalam borang ni. Ada borang, cikgu. Ya, ada borang. Jadi kita terus bentangkan sahajalah borang ini. Baik. Dalam borang ni, apa perkara yang anda temui dalam kata kunci sepantas mungkin? Silakan. Dalam Kata kunci.
Oh, perkataan perlu, cikgu. Okey, betul. Perlu ni, Irfan, adalah salah satu kata bantu. Kata bantu. Betul lah yang bulat 3 tadi bulat tu. 3. Okey, seterusnya. Perkataan apa lagi? Bambu je. Bambu. Bambu, cikgu. Okey, bambu ya, perkataan bambu. Betul? Tajuk kita lah kan? Okey, seterusnya. Ada lagi? Buluh. Okey, nak tanya, buluh dengan bambu sama juga? Sama tak? Ke lain? Sama. Jadi kita boleh masukkan dalam ruang definisi. Ni, ruang ni. Baik. Kan? Definisi. Buluh sama dengan bambu. Okey, image, ada image? Image ada tak? Ada je. Ada cikgu. Ada, serentak. Image apa yang awak nampak dalam bahan tu? Perabot. Perabot. Ya, betul. Betul, Irfan? Betul, Betul, meja. tu ada. Ada perabot, ada Lagi? meja Ada dengan meja. kerusi. Dengan kerusi. Betul lah tu. Boleh catat di situ. Okey, sekarang ni saya nak tanya, apa idea utama yang ada? Dalam bahan muka surat 201. Apa idea utamanya? Silakan anak murid cikgu. Cara memproses buluh atau bumbu menjadi perabot. Oh, bumbu pula. Bambu. 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 Bumbu tu nama kucing ke apa tu? Okey. Betul lah tu. Ada cara memproses buluh ataupun bambu menjadi perabot. Okey. Boleh sebut tak apa proses yang awak dapat catat? Sepantas kilat. Ni. Wah, silakan. Ni, yang ni. Untuk idea utama. Proses agaknya? sama perabot. Cara Nani ke? memproses. Okey. Faris. Buluh berusia dalam lingkungan 4 hingga 5 tahun. Dengar Irfan. Buluh tu mesti berusia antara 4 hingga 5 tahun. Macam buluh yang ada dekat depan tu. Yang ni cikgu Ya. Okey. Itu dah berusia lebih daripada 10 tahun. 10 tahun. Sebab tu saya ukirkan nama saya kat sini cikgu. Ya, kebetulan. Betul, saya punya. Kebetulan ya. Ya. Okey. Seterusnya, yang kedua, ada tak proses yang kedua? Proses yang kedua tentang proses buluh. Okey, silakan Amirul. Buluh perlu diawet dengan cara buluh perlu diawet terlebih dahulu bagi menghindarkan masalah bubuk, kulat dan cendawan. Okey, dalam perenggan berapa tu Amirul? Saja nak tengok betul tak Amirul baca. Ifai jumpa cikgu. Perenggan kedua cikgu. Perenggan kedua. Betul. Okey, betul bacalah tu. Baik, seterusnya saya nak tanya idea sampingan. Apa idea sampingan pula kat sini? Selalunya kita letak tanda asterisk. Asterisk, okey. Apa idea sampingan yang ada dalam bahan 2 ni? Apa Daripada lagi? pohon bambu. Ya, silakan. Hanani. Hai, macam nak menari pula. Pokok buluh ni, penanaman pokok buluh berkembang pesat kerana permintaan yang tinggi untuk kita buat perabot sebab dia kan cantik kan. So ramai orang minta. So sebab itulah penanaman buluh makin berkembang dari semasa ke semasa. Okey, Macam sebab nak permintaan bina ayat tinggi. karangan pula kan. betul, Tapi betul. ada pula so kan. Tak boleh bahasa Melayu. Bahasa Melayu kena guna jadi Ya, ya. okey. Tu kebiasaan lah ya. Betul, cikgu. Okey, sebenarnya Kita yang Hanani sebut tadi tu betul. Okey, saya rumus sajalah Irfan Boleh, ya cikgu. sebab Silakan. sebenarnya aktiviti ni dah dilakukan di dalam kelas ya. Kita nak tunjukkan kepada murid-murid di rumah cara untuk melaksanakan supaya bacaan kita tentang maklumat tentang pokok getah tua tadi dan juga daripada pohon bambu ini memberi maklumat baharu kepada anak murid saya dan mereka yang pastinya akan membaca secara aktif. Sebab mereka boleh mengesan maklumat tu dalam petikan yang dibaca. Saya setuju cikgu sebab petikan pertama tadi kita menggunakan teknik KWLH. Ya, betul. Yang kedua kita menggunakan kaedah teknik bacaan chat. Ya, Jadi betul. itulah dia perkongsian untuk segmen kali ini. Jadi jom kita berhenti berehat dulu. Teruskan bersama kami dalam slot menengah atas Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana.
Dek TV KPM. Bersama kami dalam slot menengah atas Didik TV KPM untuk mata pelajaran Bahasa Melayu tingkatan 5 bersama dengan Cikgu Hasfariza di sini. Dan nak tanya sikit kepada murid-murid dalam talian sekarang ni, adakah anda masih okey? Masih? Okey, terbaik. Jadi jom kita teruskan pembelajaran kita dengan subtopik seterusnya iaitu sama tapi tak serupa. Ya, apa dia cikgu? Kongsiannya sikit. Ya, sama tapi tak serupa. Pokok getah, pokok buluh, kan? Ada yang sama tapi ada juga yang tak serupa. Terutama sekali kalau Irfan lah, nampak dari segi fizikal pun dah nampak kan. Betul. Pokok getah hasilkan getah. Pokok buluh hasilkan apa pula? Jom kita tengok apa yang sama, apa yang tak serupa. Baik, untuk segmen ini, okey, saya akan perkenalkan satu borang lah. Sama dengan tajuk kita, iaitu borang sama tapi tak serupa. Nak menarik perhatian murid saja Irfan sebenarnya. Maksudnya mereka akan mencari persamaan. Apa yang sama dalam bahan satu iaitu tentang pokok getah, apa yang sama dalam bahan dua iaitu pokok buluh. Baik. Okey, selepas itu kita akan buat aktiviti yang berikutnya. Mereka akan mengenal pasti, mencari maklumat apa yang berbeza dalam bahan satu dan apa yang berbeza dalam bahan dua. Faham? Jadi tadi mereka dah membaca secara aktif kan? Sekarang ni mereka perlu lengkapkan borang ni. Lengkapkan borang. Jadi kita terus kepada perbincangan lah. Jom cikgu, dah tak sabar ni. Seterusnya, tengok nampak tekun tak mereka nak membaca, nak mencari maklumat. Celik mata semua. Ya, betul. Sebabnya Irfan, bila membaca ni kebanyakan murid tak minat. Kenapa cikgu? Sebab bila banyak perkataan tu, mereka jadi bosan. Jadi bila kita buat aktiviti, kita sertakan borang, mereka terpaksa mencatat. Betul. Sambil baca kena catat. Okey, jom kita mulakan. Persamaan dahulu. Okey. Untuk bahan satu, silakan. Persamaan bahan satu. Semua angkat tangan. Cikgu pilihlah. Siapa? Saya pilih. Amirul angkat tangan tak tadi? Tak angkat tangan, tak mengaku. Faris dengan Nani. Saya bagi Faris lah. Nani dah banyak kali tadi kan. Okey. Mike. Ya. Okey, boleh. Silakan. Okey. Mak dia kayu getah dengan kayu bambu perlu diawet. Kayu bambu. Ya? Pohon bambu perlu diawet. Pokok getah. Maksudnya, maksudnya Faris dah jawab dua-dua sebenarnya. Betul, bahan satu sebab betul lah. Bila persamaan memang kena sebut dua-dua sebab sama kan. Okey, dikatakan pokok getah dengan pohon bambu ni kena awet. Melalui proses awet supaya kayu getah dan juga pokok buluh ni tahan lama. Betul. Tapi yang tu memang tak ada. Tak ada cikgu? Original. Asli, ya. 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu. Okey, seterusnya ada lagi tak yang sama? Apa lagi? Apa lagi yang sama? Okey, Nani, silakan. Dia masih cuba untuk berjuang. Silakan. Kedua-dua pokok getah dan pohon bambu tidak boleh terkena sinaran matahari. Boleh kena sinaran matahari. Ya, sebenarnya bila kita baca maklumat dalam tu memang disebut. Ya, penulis ada sebut. Dalam tu perabot yang dibuat daripada kayu getah dan juga pohon bambu ni tak boleh kena matahari. Kalau kena cikgu, dia akan menyebabkan proses rosak tu cepatlah. Cepat berlaku. Dan sebenarnya untuk lebih lanjut Tifan, sebenarnya kita kena laksanakan H yang ada tadi tu lah. Betul juga. Sebab mungkin proses yang diterangkan dalam buku tu tak lengkap. Betul. Jadi kita kena cari maklumat lain. Untuk lebih dapatkan maklumat terperinci. Ya, betul. Yang ketiga, silakan kalau ada persamaan yang lain. Siapa lagi nak kongsi kan? Nana. Okey, Nana, silakan. Senang bagi Irfan ingat. Ya, Nana. Nana, buka mikrofon dulu, Nana. Apa tak dengar suara Nana kat sini? Tak dengar. Tak dengar lah, Nana. Boleh on. Buka mic dulu. Berdasarkan bahan satu dan bahan dua, pokok getah dan pohon bambu boleh menghasilkan perabot seperti katil dan almari. Ya, betul. Kedua-dua bahan ini daripada pokok getah dan juga bambu sebenarnya ada persamaan dari segi produk penghasilannya, iaitu apa tadi Nana sebut? Daripada jadikan apa?
Perabot? Katil dan almari. Katil dan juga almari. Sebab kalau seingat saya masa saya baca dalam pohon bambu tu dibuat sofa ataupun kerusi. Betul. Ya. Okey. Cukup kot untuk persamaan. Apa kata kita teruskan untuk perbezaan pula? Mari kita, cikgu. Jom kita tengok apa yang bezanya tentang pokok getah dengan pokok buluh ni. Apa yang tak serupa? Bahan satu dan bahan dua. Amirul ke nak bagi jawapan? Amirul lama menyepi ni. Okey, dia angkat tangan. Kena seru. Ya. Berdasarkan bahan satu, perbezaan pokok getah dan pohon buluh ialah pokok getah berusia 25 tahun dia Lepas tu kalau bahan dua, buluh berusia 4 hingga 5 tahun. Okey, saya fahamlah maksud Amirul tu. Struktur ayatnya. Okey. Yang nak diterangkan di sini ialah perbezaan antara pokok getah dengan pohon bambu ialah usia. Okey, usia untuk pokok getah kita akan tebang dan jadikan perabot dalam usia 25 tahun. Oh, okey. Tempoh masa yang sangat panjang lah. Betul. Mungkin seusia Ifan. Betul, kan? memang sama. Seusia Ifan. Pecah rahsia kan. Okey. Satu lagi, kalau pohon bambu ni tak bolehlah kita nak simpan lama-lama. Dia ada tempohnya lah. Tempoh yang matangnya ialah sekitar 4 hingga 5 tahun. Oh, beza juga cikgu. Ya, sangat berbeza. Lebih kurang 20 tahun jugalah. Betul. Maknanya kalau kita nampak secara tersiratnya Ifan, pohon buluh ni lebih cepat mendatangkan hasil lah. Betul. Untuk dijadikan perabot. Lebih cepat matang. Ya, cepat matang. Okey. Ada lagi yang lain? Perbezaan yang kedua. Silakan. Silakan. Ya. Nana. Berdasarkan bahan satu dan bahan dua, pokok getah dia memproseskan menggunakan pengawitan bertekanan tinggi. Manakala pohon bambu pengawitan moden dan tradisional. Beza, Maknanya beza yang disebutkan di sini ialah proses ataupun cara untuk mengawet. Ya, kalau pohon getah dikatakan caranya ialah memerlukan tekanan yang tinggi. Kalau Ifan tengok dalam buku teks tu sebenarnya diberikan rajah. Proses mengawet kayu getah tu memang banyak prosesnya dan memerlukan tekanan yang tinggi. Tapi tak boleh cahaya matahari. Betul. Ya. Okey, manakala untuk pohon bambu pula dikatakan di dalam tu ada dua kaedah, iaitu secara tradisional dan juga moden. Kalau baca secara mendalam lagi Ifan, sebenarnya dalam tu ada disebut menggunakan cecair, borak dan borik. Borak dan borik. Ya, jadi sebenarnya menarik tahu teknik bacaan ni. Kita akan dapat banyak maklumat baru, kita akan tahu banyak istilah baharu. Ilmu tambahan. Ya, baik. Cukuplah kot untuk kita lengkapkan borang sama tapi tak serupa. Jawapannya lebih kurang seperti inilah. Okey. Ya, ini dari segi persamaan. Ya, ada yang kita tak bincang tadi tu. Ya, tapi ada disebut situ tak boleh terkena sinaran matahari. Kan, sama dua-dua tu. Okey, seterusnya. Ini ialah perbezaan yang dapat dikenapasi. Sebenarnya banyak lagi, tapi kita tunjukkan yang ini sahaja. Okey, untuk seterusnya, saya nak tanyalah anak murid saya, sesuai tak peta ni untuk kita gambarkan persamaan dan perbezaan? Macam semua bercantum macam ni? Itulah. Sesuai. Sesuai. Cuma saya nak tanyalah kan, sesuai tu yang samanya di bahagian mana? Betul juga. Di bahagian tengah. Bahagian tengah ni, tu cikgu. di bahagian tengah ni. Maknanya Ifan, perkara-perkara yang sama perlu dicatatkan di tengah ni. 3 bulatan tu lah cikgu. Ini pokok getah, ini pohon buluh. Baik. Okey, yang beza di luar ni. Ni yang beza. Okey. Jadi kiri kanan mereka akan nampaklah. Ni selari dengan tuntutan PDP pada masa kini lah. Baik cikgu. Okey. Yang tengah tu persamaan. Ya, betul lah, persamaan. Kita tulis sikit. Persamaan. Buat simbol matematik sikit kan. Okey. Baik. Seterusnya kita nak aplikasikan tu kotak uji minda yang ada di depan Ifan tu. Ifan ingat untuk apalah tadi cikgu. Kan. Okey. Rasanya lubang yang ada dekat kotak tu muat kan untuk Ifan muat, cikgu. Pilih. Tak ada masalah. Okey. Sekarang ni kita nak cuba jawab soalan yang ada dalam tu. Okey, jadi Ifan kena pilih cikgu. Ya, pilih. Baik. Boleh pilih soalan dan boleh pilih orang yang nak menjawab. Saya dapat kuasa tu cikgu? Ya, betul.
nantikan semua. Okey. Baik, kita nak pilih dulu satu warna. Abang Irfan suka warna, kita pakai baju warna biru, cikgu. Okey, kita boleh. pilih dulu warna biru. Baik, bersedia semua Okay. Murid Ui, saya pun baju biru tu. betul juga kan. Panjang ni tulisan dan soalannya. Okey, boleh Baca, tak? Irfan. Irfan bacakan, cikgu. Okey, dengarkan semua. Industri perabot daripada kayu getah dan buloh atau bambu mempunyai potensi besar untuk dimajukan. Pada pendapat anda, apakah usaha yang perlu dilakukan oleh kerajaan untuk memajukan industri perabot? Okey, itu soalan dia. Okey, soalan dia begini. Siapa agaknya yang nak menjawab tu? Kena cari jawapan berdasarkan maklumat yang telah dilengkapkan tadi. Baik, soalannya Apa usaha kerajaan? Usaha kerajaan? Ya. Okey. Untuk, memajukan siapa tu? Siapa tu? industri perabot. Siapa nak jawab? Angkat tangan tu, angkatlah tangan betul-betul. Faris. Okey, silakan Faris. Pada pendapat saya, usaha yang perlu dilakukan oleh kerajaan untuk menjalankan industri perabot ialah kerajaan menyediakan modal atau bantuan kepada pengusaha pokok getah dan pohon bambu. Oh, maksudnya kerajaan beri suntikan dana lah Betul. kepada pengusaha pohon getah, pokok getah dan juga bambu. Bambu, betul. Baguslah jawapan tu. Ada jawapan lain tak? Satu lagi. Jawapan lain. Okey. Sila Nani. Pada pendapat saya, antara usaha yang dilakukan oleh kerajaan untuk memajukan industri perabot ialah menggalakkan generasi muda untuk menceburi bidang TVET khususnya dalam pembuatan perabot dengan menubuhkan sekolah atau kolej-kolej. Saya setuju. Ya, betul. Tepat sekali kan? Ya, untuk satu anak muda. usaha yang sangat positif iaitu mengangkat industri pembuatan perabot ni dengan menyediakan kursus TVET. ataupun latihan Ya. TVET. Ya, betul. Okey, saya suka jawapan Hanani tu. Rasa teruja pula Kan? cikgu kan. Bagus jawapan Bila dia, kan? dapat jawapan yang macam tu kan Irfan. Irfan, satu lagi Irfan. Satu lagi boleh. Kita pilih satu lagi, cikgu. Kita pilih warna hijau pula. Hijau. Okey, bersedia semua? Okey. Soalan dia pendek sahaja tapi penuh dengan maksud. Pada pendapat anda, mengapakah kita perlu menghargai pokok getah dan buloh? Okey. Nampak macam mudah kan soalan ni? Kan? Nampak tu macam nak jawab soalan apa? Peperiksaan je. Terus tunduk. Okey. Kenapa kita kena hargai? Kenapa kena hargai? Okey, Amirul, angkat tangan betul-betul lah. Angkat tangan. Okey. Alah, Amirul, buka mikrofon dulu, Amirul. suka cakap sorang-sorang. Tak dengar. Okey, silakan. Pada pendapat saya, kita perlu menghargai pokok getah dan buloh kerana tumbuhan ini dapat memelihara kesejahteraan alam sekitar. Selain itu, pokok getah dan buloh boleh mengembangkan industri perabot dalam peringkat antarabangsa. Oh, bukan dalam peringkat, di peringkat. Di peringkat. Di peringkat antarabangsa. Ya. Kalau dalam tu macam ada dalam satu bekas pula kan. Okey, bagus jawapan Mirul tu. Irfan, ada satu jawapan luar daripada petikan sebenarnya. Betul. Iaitu Amirul bagi tahu yang kita ni bila kita menghargai pohon buloh ni, dia dapat melestarikan alam sekitar katanya, iaitu untuk kesejahteraan. Betul jugalah. Ya, maknanya ini pengetahuan luar lah. Tapi ada satu jawapan berdasarkan petikan. Tahniah Amirul, terbaik. Okey, saya rasa boleh satu lagi lah Irfan. Cikgu. Yang terakhir, soalan yang terakhir. Ya. Tadi Irfan dah ambil warna biru, warna hijau pun dah. Kita ambil warna jingga pula. Okey. Harap soalan yang senang lah. Tak boleh. Sama yang tadi. Sama. Okey. Kejap kita pilih lagi. Yang ini, soalannya berbunyi, berdasarkan bahan 1 dan bahan 2, nyatakan perbezaan cara atau proses mengawet kayu getah dan buloh atau bambu. Panjang ni kalau jawapan ni. Nampak tak soalan mencabar bukan? Okey. Jawapan ni memang panjang Irfan sebenarnya. Ya, kalau anak murid saya jawab panjang huraiannya kan. Jadi saya cuma boleh bagi tahu cikgu je lah yang jawab anak-anak sekalian ya. Okey, untuk soalan ni mudah sahaja. Tengok balik bahan 1, tengok balik bahan 2, proses tu digambarkan dengan mudah
berdasarkan jadual, Ifan. Betul. Jadi saya teruskan dengan inilah sebenarnya yang kita bincangkan tadi tu. Inilah soalan dalam kotak ni. Maknanya guru boleh kreatif dengan menyoal murid berdasarkan soalan pemahaman. Betul, cikgu. Bagi mereka nak mudah faham sebenarnya apa yang dibaca. Betul, cikgu. Dan membantu untuk murid-murid bersiap siaga dengan pengetahuan mereka tentang topik kita pada hari ini. Jadi jom kita berhenti berehat dulu, teruskan bersama kami dalam Didik TV KPM selepas ini. Didik TV KPM. Inilah dia slot menengah atas Didik TV KPM bersama saya Irfan Syahmi dan Cikgu Hasfariza untuk Bahasa Melayu tingkatan 5 dengan topik kita pada hari ini daripada pohon bambu bersama dengan murid kita dari SMK Kampung Soeharto. Okey cikgu, untuk segmen kali ini kita akan buat aktiviti asah minda. Minda siapa kita nak asah ni cikgu? Dah tentulah minda anak murid saya. Setelah mereka membaca kedua-dua bahan ni, Ifan, kita nak lihatlah sebenarnya apa yang mereka peroleh sepanjang mereka membaca kedua-dua bahan. Okey, saya nak mintalah secara spontan, kan, dengan izin secara spontan. Salah seorang daripada anak murid saya ni beri rumusan. Sebenarnya apa yang awak dapat pelajari daripada kedua-dua bahan. Nana dah angkat tangan tu? Okey, silakan Nana. Baguslah Nana ni. Silakan. Rumusan saya, pokok getah yang semakin tua masih boleh dimanfaatkan untuk dijadikan perabot. Seperti almari dan katil. Itu sahaja. Nampak gaya keyakinan tu macam nak bercakap lebih panjang kan? Tapi tak apa cikgu, dia bagi separuh je untuk pokok getah. Okey, satu. Okey lah kan? Satulah, bolehlah. Okey. Saya minta seorang lagi boleh tak? Boleh cikgu. Siapa? Mungkin untuk pokok bambu pula. Ya, pohon bambu pula kan? Apa rumusannya? Apa perkara baharu yang murid-murid saya dapat daripada bacaan tentang pohon bambu? Mana kumbang-kumbang kita? Amirul dan Faris, silakan. Ataupun Hanani ke? Siapa agaknya? Rumusan? Amirul tengah apa menulis perkara tu. baharu yang diperoleh dalam bacaan pohon bambu daripada pohon bambu? Ya. Nana tadi tak sabar bagi tahu. Apa perkara baharunya? Faris boleh ke? Semua dah tahu tentang pohon bambu. Saya nak kongsikan kalau sikit. saya lah kan, Irfan, saya terus je lah bagi tahu anak murid saya ni. Nak bagi tahu perkaranya pun tak ingat apa yang dibaca. Kalau saya, perkara yang menariknya tu ialah kita baru tahu rupanya proses mengawet pohon buluh ni ada menggunakan dua cecair. Iaitu borak dan borik. Menarik tu. Fakta menarik. Ya, dan saya sendiri akan meneruskan pembacaan untuk tahu tentang penggunaan cecair tersebut. Okey Ifan, cukuplah untuk rumusan anak murid saya, terus kepada saya sajalah ya. Baik. Untuk slot ini sebenarnya Ifan ada banyak kepentingan yang diperoleh bila murid membaca bahan dengan pelbagai teknik bacaan. Yang pertama, mereka ni dapat mengaplikasikan kemahiran berfikir aras tinggi dalam PDP. Iaitu mereka mengaplikasikan teknik KWLH dan juga teknik chat. Yang mana mereka perlu berfikir. Apa alat berfikir tu Ifan? Ingat tak 5W1H? Ingat cikgu. Apa, siapa, bila, bagaimana, mengapa, siapa. Kan? Okey, seterusnya kita juga dapat mengaplikasikan strategi kognitif. Maksudnya kita jadi orang yang berfikir. Kita juga mengaplikasikan kesedaran yang kita ada ketika kita membaca. Betul. Okey, seterusnya kita juga dapat mengaplikasi unsur bahasa. Kan secara tak langsung bila kita nak bertutur, kita janganlah campurkan dengan bahasa Inggeris. Dan juga kita dapat kosakata baharu. Setuju. Yang saya ingat dalam bahan tadi tu ada perkataan dandang. Dandang. Jadi kita kena cari apa maksud perkataan dandang selepas tu kan. Okey, kita kena
cari maklumat tu melalui kamus. Okey, kita kena ulas maklumat yang kita baca. Okey, dan kita juga kena membaca dengan cekap. Sebab itulah proses membaca ni biasanya kita laksanakan sejam 20 minit. Okey, sejam 20 minit cikgu ya. Untuk dapat manfaat yang lebih mendalam dari segi ilmu pengetahuan. Itulah kepentingan kita pada hari ini menggunakan teknik bacaan dalam topik kita. Okey cikgu, mungkin saya dengar cikgu ada kerja rumah cikgu. Ya, macam biasalah Irfan. Dah selesai ni pasti ada kerja rumah betul. Cikgu nak bagi. Okey, ini dia. Aktiviti yang murid saya kena laksanakan. Ya, mereka kena terangkan proses pengawetan bertekanan tinggi tadi tu, ya, untuk pokok getah, dan satu lagi berdasarkan bahan 2, mereka kena terangkan kaedah bagaimana nak mengawet pokok buluh secara tradisional. Itulah saya nak mereka buat dalam buku skrip. Buku skrip nanti hantar dekat Cikgu Asfariza. Ya, hantar kepada saya dan boleh rujuk Pelantar Delima seperti biasa. Cikgu. Okey, mungkin cikgu boleh berikan sedikit rumusan ringkas tentang topik kita pada hari ini berkenaan dengan daripada pohon bambu. Silakan. Baik, sebenarnya Irfan, daripada kemahiran membaca ini, murid-murid saya boleh mengaplikasikan dalam menjawab SPM juga. Betul. Apa yang dibaca biasanya akan ada soalan, terutama sekali untuk soalan bahagian B, kertas 2, iaitu soalan pemahaman, dan juga soalan kertas 3, iaitu ujian bertutur bahagian individu. Itu dia tips cikgu bagi ni untuk anda semua dalam peperiksaan SPM kelak. Okey cikgu, mungkin sekarang ni kita nak tahu juga bagaimana prestasi keseluruhan murid-murid cikgu daripada SMK Kampung Soeharto. Macam mana cikgu? Cemerlang ke? Kan? Pada saya lah kan. Saya mestilah nak bagi pujian pada anak murid saya. Semua aktif walaupun jawapannya pendek-pendek je kan. Tapi tak apa. Usaha yang baik kerana mereka aktif membaca. Itu yang penting. Yang paling penting aktif membaca. Tahniah semua mereka tu bukan untuk diri sendiri dulu. Cikgu, mungkin ada yang tertinggal tadi. Di mana mereka boleh dapatkan latihan pengukuhan? Okey, untuk latihan pengukuhan ni seperti yang saya sebutkan tadi, kita boleh rujuk dalam Pelantar Delima KPM. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada Cikgu Asfariza Abdul Hamid dari SMK Kampung Soeharto, Kuala Kubu Baru, Selangor. Dan terima kasih juga kepada Cikgu Samdra Devi selaku jurubahasa isyarat kita untuk hari. Dan tahniah kepada keempat murid kita ni, iaitu kita ada Nur Hanani, Amirul, kita ada Nana dan juga Nani. Itulah di pembelajaran kita tentang Bahasa Melayu tingkatan 5. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.